Bersama Cikgu Senyorita, belajar berkongsi, edufluencer penuh inspirasi dan empati. Apa kabar semua? Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir tentang satu kuasa halimunan yang hidupkan dunia kita ini? Daripada telefon di tangan kita, sampailah kepada lampu elektrik dekat siling rumah. Semuanya guna kuasa yang sama, iaitu kuasa elektrik. Nah, dalam perkongsian kali ini kita akan cuba fahamkan apakah sebenarnya kuasa hebat ini. Okey, jom kita mulakan. Kita akan bongkar dulu misteri yang paling besar. Apakah sebenarnya kuasa hebat yang kita tidak nampak dengan mata, tapi ada di mana-mana sekeliling kita ini? Ini soalan paling asas kan kita guna setiap hari, setiap masa. Tapi adakah kita betul-betul faham apakah itu kuasa elektrik? Jawapannya, kalau dari sudut sains sebenarnya agak mudah. Elektrik ini wujud bila zarah-zarah super kecil yang kita panggil elektron bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan inilah yang kita kenal sebagai apa dia? Ya, betul, sebagai arus elektrik. Simple kan? Elektrik ini pula kita boleh bahagikan kepada dua bentuk utama. Satu, versi liar yang kita boleh jumpa dalam alam semula jadi, dan satu lagi versi yang telah kita jinakkan untuk kegunaan harian kita. Kalau nak tahu betapa dahsyatnya kuasa elektrik semula jadi ini, cuba bayangkan satu panahan kilat itu tenaganya sangat-sangat besar, sampaikan suhu ia boleh menjadi lebih panas daripada permukaan matahari. Ini menunjukkan betapa hebatnya kuasa yang kita dah berjaya kawal untuk cas telefon kita setiap malam. Baiklah, kita beralih pula kepada elektrik buatan manusia atau elektrik yang kita jinakkan. Elektrik jenis ini datang dalam dua jenis arus yang berbeza. Penting untuk kita faham beza antara dua ini kerana ia menentukan bagaimana peranti kita berfungsi. Pertama, kita ada arus terus atau DC. Bayangkan elektron ini mengalir lurus ke dalam satu arah, seperti air dalam pipe. Manakala arus ulang-alik atau AC pula, elektronnya bergerak ke hadapan dan ke belakang berulang-alik dengan sangat laju. Sebenarnya, kita memang sudah biasa dengan kuasa DC ini, iaitu arus selari. Sumbernya datang dari bateri dalam remote television, panel solar atau bumbung, ataupun sel fuel yang digunakan dalam sesetengah kenderaan. AC pula, ataupun arus yang pelbagai alir atau arus ulang-alik ini, sebenarnya adalah jenis elektrik yang dihantar ke rumah-rumah kita. Setiap kali anda cucuk plug pada soket dinding itu, sebenarnya anda sedang bersambung dengan satu rangkaian kuasa AC yang sangat besar. Jadi, bagaimana agaknya arus AC ini bergerak dari tempat ia dihasilkan sampailah ke suis lampu bilik kita? Jom kita ikut perjalanan dia yang cukup menarik ini. Di stesen-stesen setiap jana kuasa, jantungnya adalah sebuah penjana atau generator. Cara ia berfungsi, bayangkan satu kegelung wayar besar berputar di antara magnet-magnet gergasi. Pergerakan ini akan menolak elektron dalam wayar itu dan dari situlah aliran elektrik bermula. Perjalanan dia boleh kita ringkaskan dalam 5 langkah. Mula dari penjana, ia bergerak melalui talian voltan tinggi. Lepas itu, transformer akan rendahkan voltan itu sebelum ia masukkan ke rumah kita, melalui kotak fuse dan akhirnya sampailah ke setiap soket dan suis di dalam rumah. Jadi, transformer ini memang sangat-sangat penting. Anggaplah ia macam pengawal keselamatan. Tugasnya adalah untuk memastikan voltan elektrik yang super tinggi dari talian kuasa itu diturunkan ke tahap yang selamat untuk kita gunakan. Kalau tidak ada transformer ini, habislah semua barang elektrik kita akan menjadi rosak. Sama seperti trafik di jalan raya, elektrik pun ada peraturannya sendiri. Ia tak boleh lalu ikut semua bahan sesuka hati. Ada bahan yang jauh lebur, yang menjadi lebur raya untuknya, dan ada juga yang menjadi jalan mati. Bahan yang bagi elektrik lalu dengan senang kita panggil sebagai konduktor. Contohnya, macam besi atau apa-apa jenis logam. Manakala bahan yang sekat aliran elektrik pula, kita panggil sebagai penebat. Contohnya, getah dan plastik. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang menarik. Pernah tak terfikir kenapa wayar tembaga yang merupakan konduktor yang sangat baik selalunya dibalut dengan lapisan plastik atau getah? Baiklah, selain arus elektrik yang lalu dalam wayar, ada satu lagi jenis elektrik yang saya pasti semua orang pernah rasa. Kejutan kecil yang tiba-tiba itulah elektrik statik. Pernah tak rasa macam mana kena renjatan elektrik? Apabila memegang tombol pintu, itulah dia, hasil pergerakan elektron secara tiba-tiba. Jom kita undur masa sekejap. Kita tengok macam mana manusia mula-mula faham tentang kuasa elektrik ini. Percayalah, ia bukan penemuan baru. Kesedaran tentang elektrik ini dah ada sejak zaman Yunani purba lagi, bila mereka temui elektrik statik.
Beratus-ratus tahun kemudian, barulah Benjamin Franklin membuat eksperimen layang-layang dia yang popular itu. Dan yang lagi best, ada bukti yang mungkin menunjukkan orang zaman Rom purba dan ada bateri versi mereka sendiri. Baiklah, masa untuk kita menguji minda sedikit. Berdasarkan apa yang kita bincang tadi, cuba jawab teka-teki ini agak-agak kenapa ya? Jawapannya sebab wayar itu disalut dengan penebat. Lapisan getah atau plastik itu menghalang arus elektrik daripada mengalir keluar dari wayar tembaga di dalam. Jadi bila burung itu hinggap, arus elektrik tetap berada di dalam laluannya dan burung itu pun selamat. Adakah anda bersedia untuk teka-teki yang kedua? Yang ini ada kaitan dengan kuasa elektrik alam semula jadi yang kita sentuh tadi. Tentulah jawapannya kilat. Satu kuasa elektrik yang sangat-sangat hebat, tapi tak dapat kita sambungkan terus ke televisyen di rumah kita. Kita sudah lihat macam mana elektrik berfungsi dari sekecil-kecil pergerakan elektron sampailah perjalanannya yang jauh ke rumah kita. Kuasa ini betul-betul telah mengubah tamadun manusia. Sebagai penutup, soalan untuk kita sama-sama fikirkan, selepas elektrik mengubah dunia, apakah pula sumber tenaga yang akan membentuk masa depan kita nanti? Saya ingin meringkaskan bahawa kemungkinan sumber tenaga pada masa hadapan boleh diperbaharui sama ada dari peralihan tenaga global, terutamanya dengan menggunakan bahan api fosil, tenaga surya, tenaga angin, tenaga hidrogen, dan tenaga nuklear. Sekian perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Bersama Cikgu Senyorita, belajar berkongsi, Edufluencer penuh inspirasi.